Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera pelajar semua. Kita teruskan sesi pembelajaran kita di dalam kursus Bahasa Arab tahap 2 dan pada sesi kali ini kita akan sentuh unit 9. So di dalam unit 9 ini kita akan sentuh terlebih dahulu petikan kefahaman, kemudian kita akan tengok pula soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan dan barulah kita akan sentuh berkenaan dengan topik tata bahasa dan latihan-latihan pengukuhan untuk topik tata bahasa. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita teruskan sesi pembelajaran kita dengan menyentuh petikan kefahaman yang ada di dalam unit 9 terlebih dahulu. Jadi di dalam unit 9 ini, petikan yang kita akan baca dan fahami bersama adalah bertajuk Usrah Abdul Latif, keluarga Abdul Latif. So, kita akan baca terlebih dahulu petikan untuk kita mendapatkan kefahaman bersama. Kita baca. Usratu Abdul Latif taskunu fi baitin fi taman khidmah. Keluarga Abdul Latif tinggal di rumah di Taman Khidmah, Kota Kinabalu. Tu'iddu al-ummu at-ta'ama fi as-sabahi al-bakir. Menyediakan ibu makanan-makanan pada awal waktu pagi. Yatanawalu al-abu wal-ummu wal-awladu al-futura. Sedang makan ayah dan ibu dan anak-anak sarapan. Maksudnya ayah, ibu dan anak-anak bersarapan. Yang seterusnya, al-awladu yadhhabuna ila al-madrasati bil utubis al-madrasi. Anak-anak pergi ke sekolah dengan menaiki bas sekolah. Yadhhabu al-abu ila al-idarah. Pergi ayah ke pejabat. Maksudnya ayah pula pergi ke pejabat. Al-ummu taghsilu al-malabisa wa tunadhifu al-baita. Ibu mencuci pakaian dan membersihkan rumah. Ba'da adh-dhuhri ya'udu al-awladu min al-madrasah. Selepas zuhur pulanglah anak-anak daripada sekolah. Yatanawalu al-awladu wal-ummu al-ghada'a ma'an. Makanlah anak-anak dan ibu makan tengah hari bersama-sama. Fil masa'i yarji'u al-abu min al-idarah. Pada waktu petang pulanglah ayah daripada pejabat. Yal'abu al-awladu kuratal qadami fi fina'il bait. Bermain anak-anak bola sepak di taman rumah. Fil laili wa ba'da al-'asha. Pada waktu malam dan selepas makan malam. Yuraji'u al-awladu ad-durus. Mengulang kaji anak-anak pelajaran. So pada waktu malam selepas makan malam tu, anak-anak mengulang kaji pelajaran. Al-abu yaqra'u al-majallata wal-ummu tastarihu. Ayah membaca majalah dan ibu pula berehat. Okay, jadi itulah petikan kefahaman yang ada di dalam unit 9. Okay, sekarang kita akan tengok soalan kefahaman. Soalan kefahaman berdasarkan petikan. Untuk latihan 9.1 ni, kamu diminta untuk tandakan salah pada kenyataan yang salah ataupun betul pada kenyataan yang betul. Kita tengok sama-sama. Yang pertama, keluarga Abdul Latif tinggal di jalan lapangan terbang. Ini salah. Yang kedua, pergi anak-anak ke sekolah pada waktu petang. Ini pun salah. Yang ketiga, ayah, ibu dan anak-anak bersarapan. Ini betul. Yang keempat, pulang anak-anak daripada sekolah pada waktu zuhur. So ini pun betul. Okay, so dia sebut zuhur di situ. Walaupun dia tulis ba'da zuhur kan. So since dia tulis zuhur di sini, so masa itu lebih kurang di situ juga. So kita katakan dia betul lah. Yang kelima, yuraji'u al-awladu ad-durusa fil lail.
Anak-anak mengulang kaji pelajaran pada waktu malam. So ini pun betul. Yang keenam, ayah menonton televisyen. Ini salah. Dan yang ketujuh, anak-anak bermain bola sepak pada waktu petang. Okey, ini pun betul. Okey, so inilah jawapan untuk latihan 9.1. Sekarang kita tengok pula latihan 9.2. Kamu diminta untuk pilih jawapan yang sesuai dalam kurungan. Okey? Bagi soalan-soalan berikut. So, soalan yang pertama. Okey. Siapakah yang menyediakan makanan? Jawapannya al-ummu, ibu. Yang kedua, apakah yang ibu lakukan? Apakah pekerjaan ibu? Okey, suri rumah, rabbatul bait, bukan khadimah. Khadimah tu orang gaji ya. Kemudian yang ketiga, bilakah anak-anak pulang daripada sekolah? Ba'da zuhur. Okey, ba'da az-zuhur, selepas zuhur. Okey, bukannya selepas asar. Kemudian yang keempat, madza yaf'alu al-auladu fil masa? Apakah yang dilakukan oleh anak-anak pada waktu petang? Okey, anak-anak bermain pada waktu petang. Anak-anak bermain apa? Kuratul risha. Kuratul risha ni badminton. So ini salah. Kuratul qadam, bola sepak. Okey, ini betul. Dan yang kelima, apakah yang anak-anak lakukan pada waktu malam? Pada waktu malam, anak-anak mengulang kaji. Dia mengulang kaji apa? Televisyen. Salah. Ad-durus, pelajaran. Dan yang keenam, apakah yang dilakukan oleh ibu pada waktu malam? Pada waktu malam, apa ibu buat? Tastarihu, berehat. Bukan lagi ta'mal, bukan lagi bekerja. Sebab ibu sudah penat bekerja pada waktu pagi. Kemudian yang ketujuh, wa madza yaf'alu abu fil lail? Dan apakah yang dilakukan oleh ayah pada waktu malam? Ayah membaca al-majallah. Bukan al-jaridah. Jaridah ni surat khabar. So, jaridah ni salah. Okay, so itulah jawapan untuk latihan 9.2. Kita pergi pula latihan 9.3. Okay. Di sini ni, dia minta kamu untuk susun perkataan menjadi ayat yang lengkap. Ayat yang sempurna. So, saya letakkan maksud dia. Yang pertama, al-ummu, ibu. Tunadhifu, membersihkan, al-baita, rumah. Yang kedua, yal'abu, sedang bermain, al-auladu, anak-anak, pada al-masa, waktu petang. Dan yang ketiga, yastarihu, sedang berehat, al-abu, ayah, ba'da, selepas, al-amal, kerja. Yang keempat, yuraji'u, mengulang kaji, at-talibu, pelajar, ad-durus, pelajaran, pada, al-lail, waktu malam. Yang kelima, al-bintu, anak perempuan, tusa'idu, menolong, ummaha, ibunya, di al-bait, rumah. Okay, yang keenam, yunaqishu, membahaskan,
Al-mudarris, guru. Ad-darsa, pelajaran. Fi, dalam. Al-fasli, kelas. Yang ketujuh, Hindun, ini nama orang. Takulu, makan. At-ta'ama, makanan. Ma'a, bersama. Sadiqatiha, kawan, bersama kawan-kawannya. Okey, so susun perkataan berikut menjadi ayat yang lengkap dan tepat. Okey, so itu sahaja soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. Okey, so sekarang kita akan melihat pula topik tata bahasa yang ada di dalam unit 9. Jadi di dalam unit 9 ini, topik tata bahasa yang akan kita sentuh adalah berkaitan dengan al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah al-fa'iliyah. Jadi di dalam topik ini kita akan melihat apakah itu dua jenis ayat di dalam bahasa Arab, iaitu jumlah al-ismiyah dan jumlah al-fa'iliyah. Kemudian bagaimana kita hendak membina dua jenis ayat ini. Okey, jadi kita akan tengok terlebih dahulu dari sudut konsep kedua-dua ayat ini. Okey, jadi jumlah ismiyah di dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai ayat kata nama. Manakala jumlah fa'liyah di dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai ayat kata kerja. Ayat kata nama adalah ayat yang bermula dengan kata nama. Maksudnya, di dalam ayat bahasa Arab itu, perkataan pertama yang berada di awal ayat mestilah kata nama. Dengan keberadaan kata nama di awal ayat, maka ayat ini dinamakan sebagai ayat kata nama. Manakala bagi ayat kata kerja pula, ayat ini dimulai dengan kata kerja. Okey, jadi itu adalah idea apa yang dimaksudkan dengan ayat kata nama dan ayat kata kerja di dalam bahasa Arab. Sekarang kita akan tengok satu persatu apakah itu ayat kata nama di dalam bahasa Arab dan juga ayat kata kerja di dalam bahasa Arab. Kita pergi terlebih dahulu kepada ayat kata nama ataupun al-jumlah al-ismiyah. Jadi, jika kamu lihat di dalam buku rujukan kamu tu, so kamu semua akan nampak contoh ini bermula dengan contoh ayat yang paling panjang sehingga ayat yang paling pendek di bawahnya lah. Kesemua ayat yang ada di sini ini berkongsi satu ciri yang sama, yang mana setiap ayat ini bermula dengan kata nama. Contohnya ayat yang pertama, Usratu Abdul Latif taskunu fi baitin fi taman khidmah. Ayat ini dimulai dengan usrah, iaitu keluarga. Ini adalah kata nama. Kemudian ayat yang kedua, Al-awladu yadhabuna ilal madrasati bil utubis al-madrasi. Anak-anak lelaki pergi ke sekolah dengan bas sekolah. Ini juga adalah ayat kata nama kerana ayat ini dimulai dengan al-awlad yang merupakan kata nama. Dan begitulah juga dengan ayat ketiga, keempat dan kelima ini. Semua ayat itu dimulai dengan kata nama. Untuk membentuk ayat kata nama ini, terdapat dua elemen penting ataupun unsur penting yang perlu ada di dalam ayat itu. Kita tengok contoh ayat yang paling pendek di bawah ini. Contohnya ayat Al-Ummu Tastarihu. So, di dalam ayat yang pendek ini terkandung dua unsur utama di dalam jumlah ismiyah. Iaitu yang pertama mubtada dan yang kedua khabar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah subjek
Manakala khabar pula adalah predikat. Apakah fungsi subjek? Subjek berfungsi sebagai topik di dalam ayat. Manakala predikat pula berfungsi sebagai penerang. Jadi, di dalam bahasa Arab, contoh ayat di sini, al-ummu tastarehu. Katalah, kalaulah saya tulis al-ummu sahaja, tanpa ada perkataan kata kerja tastareh, apakah yang kamu akan faham daripada perkataan al-ummu, ibu itu? Kamu tidak akan faham apa-apa daripada perkataan al-ummu yang mahu saya sampaikan kepada kamu. Kerana al-ummu hanyalah satu perkataan yang bermaksud ibu tanpa mempunyai apa-apa maksud penerangan. Justru al-ummu ini ataupun ibu perlu diterangkan oleh sesuatu supaya pembaca faham apa yang cuba disampaikan oleh saya ataupun penulis. Okey. Jadi apabila kita tambah perkataan tastarehu di belakang ini, ayat pun menjadi al-ummu tastarehu yang bermaksud ibu sedang berehat. Barulah kamu pun faham apa yang cuba disampaikan adalah cuba diberitahu bahawa ibu sedang berehat. Jadi tastarehu di situ adalah berfungsi sebagai penerang ataupun predikat. Okey. Jadi ini adalah dua komponen penting yang perlu ada di dalam jumlah ismiyah. Perlu ada mubtada, perlu ada khabar. Apa itu mubtada? Subjek. Subjek lebih kita fahami sebagai topik. Topik di dalam ayat yang hendak disampaikan. Tapi topik ini tidak dapat disampaikan maksudnya, melainkan dengan penerang. So, komponen ataupun elemen yang kedua yang penting dan mesti ada di dalam jumlah ismiyah adalah elemen predikat ataupun penerang. Jadi itulah contoh yang kita boleh lihat daripada ayat pendek di dalam bahasa Arab. Al-ummu tastarehu. Al-ummu adalah mubtada ataupun subjek, manakala tastarehu adalah predikat ataupun khabar. Selain daripada kita perlu mengetahui dua komponen utama yang penting di dalam pembinaan ayat jumlah ismiyah ini, satu perkara lagi yang perlu difahami adalah apabila kita hendak membina ayat jumlah ismiyah, maka elemen mubtada dan juga khabar ini mestilah serasi. Serasi daripada sudut apa? Serasi daripada sudut jantina dan juga bilangan. Jika kita lihat contoh ayat pendek yang sudah kita pas sebentar tadi, maka kita akan lihat terdapat keserasian di antara mubtada dan khabar daripada aspek jantina dan bilangan. Okey, kalau kita tengok sama-sama, al-ummu di sini jantinanya apa? Perempuan. Berapa bilangannya? Seorang. Okey, seorang. Kemudian jika kita lihat pula khabar. Khabar. Khabar di sini adalah dalam bentuk fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' tastarihu ini adalah dalam bentuk satu orang perempuan. Macam mana kita tahu dia dalam bentuk satu orang perempuan? Kerana fi'il mudhari' tastarihu yang kita nampak ini, yang ada di sini adalah terbentuk hasil daripada gabungan di antara kata ganti nama hiya bergabung dengan fi'il mudhari' tastarihu. Okey? Okey? Dan akhirnya dapatlah kita bentuk tastarehu. Okey? Jadi untuk meningkatkan kefahaman, kita tengok jadual yang telah saya
berikan kepada kamu dalam pembelajaran sebelum ini. So, kata ganti nama hiya di sini kita tengok. Apabila kata ganti nama hiya bergabung dengan mana-mana fi'il mudhari', maka berlaku pertambahan pada awal perkataan fi'il mudhari' dan juga akhir perkataan fi'il mudhari'. Iaitu pertambahan ada ta di awal perkataan fi'il dan di belakang perkataan fi'il pula tidak mempunyai pertambahan huruf, tapi hanya berlaku pertambahan dari sudut tanda baris itu sahaja. Dan kenapa kita menggunakan kata ganti nama hiya di sini? Kerana al-ummu itu hanya boleh dirujuk dengan menggunakan kata ganti nama yang ketiga, iaitu hiya. Kerana al-ummu di sini adalah objek yang diceritakan tentang dia. Okey? Jadi, sekiranya para pelajar masih lagi mempunyai kesamaran berkenaan dengan perubahan fi'il mudhari' ataupun mana-mana fi'il di dalam bahasa Arab, bagaimana bentuk itu dalam menentukan adakah bentuk perubahan itu sesuai untuk satu orang lelaki, satu orang perempuan, dua orang lelaki, dua orang perempuan, ramai lelaki, ramai perempuan. Sekiranya masih ada kesamaran itu, maka saya nasihatkan kepada para pelajar untuk rujuk semula nota-nota yang berkaitan dengan fi'il maudi, mudhari' dan amar yang telah kita berikan dan telah kita sediakan pada pembelajaran yang lepas, supaya kamu menjadi lebih jelas dan akan membantu kamu semua untuk mempelajari topik jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini dengan lebih baik. Okey, so sekarang kita kembali semula kepada contoh yang kita bincangkan ini, iaitu al-ummu tastarihu. Maka dalam perbincangan kita katakan bahawa mubtada' dan khabar, apabila kita hendak membentuk jumlah ismiyah, maka kita kena pastikan mubtada' dan khabar itu mestilah serasi. Serasi dari sudut apa? Serasi dari sudut jantina dan juga bilangan. Dan itu kita sudah tengok keserasian, elemen keserasian ni kita sudah tengok daripada contoh al-ummu tastarihu yang sudah kita bincangkan sebentar tadilah. Okey. Baiklah, sekarang kita akan tengok pula jumlah fi'liyah. So, jumlah fi'liyah itu adalah ayat kata kerja, dan ayat kata kerja ini dia bermula dengan kata kerja. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada contoh ini, al-ummu tastarihu ini adalah jumlah ismiyah, dia bermula dengan kata nama. Bagaimana kalau kita hendak mengubah jumlah ismiyah ini menjadi jumlah fi'liyah? Mudah saja. Caranya adalah dengan kita meletakkan fi'il mudhari' ini di hadapan ayat. Apabila fi'il mudhari' itu berada di hadapan ayat, maka jadilah jumlah fi'liyah, kerana jumlah fi'liyah adalah ayat yang dimulai dengan kata kerja. Maka apabila kita ubah kedudukan fi'il mudhari' tadi, kita letak di hadapan seperti ini, maka sekarang tastarihu al-ummu, ayatnya masih sama, iaitu ibu sedang berehat, namun bentuk ayat ini berubah menjadi ayat kata kerja. Kerana apa? Kerana tastarihu ini berada di hadapan. Kata kerja tastarihu berada di hadapan. Okey, jadi begitulah, semudah itu untuk kita mengubah ayat kata nama menjadi ayat kata kerja. Dan begitu juga ayat kata kerja boleh diubah menjadi ayat kata nama. Sekarang kita tengok pula apakah komponen ataupun elemen penting yang mesti ada di dalam jumlah fi'liyah. Okey, ada dua elemen penting yang mesti ada di dalam jumlah fi'liyah, iaitu al-fi'il, kata kerja yang berada di hadapan, dan yang kedua pelaku kepada kata kerja ini. Okey,
Dalam konteks contoh ni adalah al-ummu. Pekerjaan ataupun kata kerja dia di dalam ayat ini adalah sedang berehat. Siapa yang melakukan perbuatan sedang berehat? Al-ummu. So al-ummu ni pelaku. So itu adalah dua aspek atau dua elemen penting yang mesti ada di dalam jumlah fa'iliyah. Tanpa salah satu ataupun kedua-dua komponen jumlah fa'iliyah ini, sama ada fa'il ataupun fa'il, maka ayat jumlah fa'iliyah ini akan menjadi ayat yang tidak lengkap. Jika kamu lihat di dalam ayat tastarihu al-ummu, jumlah fa'iliyah ini, maka kamu akan dapati dalam jumlah fa'iliyah, tastarihu, kata kerja yang berada di hadapan ini akan menjadi subjek. Manakala al-ummu di dalam jumlah fa'iliyah ini pula menjadi predikat. So untuk jumlah fa'iliyah, mengapa tastarihu menjadi subjek? Kerana seperti yang kita terangkan, subjek ini adalah topik, perkara yang mahu ditekankan di dalam sebuah ayat. Kemudian predikat adalah penerang ataupun perkara yang akan mengupaskan, menerangkan lebih lanjut tentang topik yang mahu dibincangkan ini. Jadi dalam konteks jumlah fa'iliyah, ayat jumlah fa'iliyah ini adalah bertujuan untuk menekankan topik kata kerja itu sendiri. Contohnya, di sini ayat yang kita ada di sini adalah tastarihu al-ummu, sedang berehat ibu. So ayat ini seolah-olah hendak menjawab kepada soalan, apakah yang ibu sedang lakukan? Soalan itu mahu bertanya tentang perbuatan ibu. Maka jumlah fa'iliyah kita berikan untuk menekankan kepada jawapan apakah yang sedang dilakukan oleh ibu itu. Lalu kita kata tastarihu al-ummu, sedang berehat ibu. Okay? So itulah sebab mengapa kata kerja di dalam jumlah fa'iliyah ini menjadi subjek di dalam ayat. Manakala al-ummu, pelaku kepada kata kerja sedang berehat itu pula menjadi predikat ataupun penerang kepada subjek. Okey? Seterusnya, apabila kita hendak membina jumlah fa'iliyah, yang pertama kita kena pastikan di dalam ayat itu terdapat dua komponen utama jumlah fa'iliyah, iaitu fa'il dan fa'il. Perlu ada fa'il di hadapan ayat dan perlu disusuli selepas itu oleh fa'il, pelaku kepada kata kerja. Yang kedua, apa yang perlu kamu lakukan adalah kamu perlu pastikan dua perkara. Iaitu yang pertama, kata kerja yang berada di hadapan ayat, tastarihu contohnya, mestilah serasi dengan pelaku. Okey? Dari sudut apa? Dari sudut jantina. Okay, kita tengok ayat tastarihu al-ummu. Al-ummu adalah jantinanya perempuan. Manakala tastarihu ni pula adalah kata kerja fi'il mudhari' yang datang dalam bentuk perempuan juga. Jadi kita boleh tengok fi'il dan fa'il di sini adalah serasi. Dua-dua berkongsi jantina perempuan. Kemudian kamu kena tengok pula yang seterusnya, fa'il dan fa'il ini dia tidak serasi. Dia tidak serasi dari sudut apa? Dari sudut bilangan. Yang mana kata kerja akan sentiasa dalam bentuk yang tunggal ataupun satu. Maksudnya tastarihu di sini ini selama-lamanya dalam bentuk tunggal. Okey, selama-lamanya dalam bentuk tunggal satu. Okey, so tastarihu ni sekarang dia adalah berbentuk tunggal. Okey, dan begitulah juga dengan ayat jumlah fa'iliyah yang lain. Mana-mana kata kerja yang berada di hadapan, dia akan berada dalam bentuk bilangan tunggal selama-lamanya.
Manakala dari sudut pelaku, bilangan dari sudut pelaku ini tidak terbatas. Sama ada satu, ataupun dua, ataupun ramai. Okey? Tidak mengapa. Katalah pelaku al-fa'il itu adalah dalam bentuk bilangan 2 ataupun 3. Apa yang berlaku pada fa'il? Bentuk dia macam mana? Bentuknya kekal, bentuk bilangan tunggal. Okey? So itulah yang kita maksudkan. Fa'il ataupun kata kerja dan juga fa'il ataupun pelaku ini dia tidak serasi dari sudut bilangan. Jadi itu adalah dua perkara yang perlu kamu semua perhatikan apabila hendak membina ayat jumlah fa'iliyah. Jadi ini adalah contoh ayat kata kerja yang diberikan di dalam buku ini. So kita tengok contoh ayat yang menunjukkan ketidakserasian dari sudut bilangan di antara fa'il dan juga fa'il. Kita tengok contoh ini ya. Yuraji'u al-awladu ad-durusa. Sedang mengulang kaji anak-anak lelaki pelajaran. Kalau kita tengok di sini, ini adalah contoh fa'il jumlah fa'iliyah, ayat kata kerja. Kerana apa? Kerana ada dua komponen utama jumlah fa'iliyah yang ada di sini. Yang pertama ada kata kerja. Kata kerjanya ataupun fa'il adalah yuraji'u. Manakala komponen yang kedua adalah al-awladu. Ada fa'il, pelaku kepada kata kerja yuraji'u. Sekarang kita mau tengok. Benda yang serasi dulu. Apa benda yang serasi di antara fa'il dan fa'il? Sama-sama lelaki. Dari sudut jantina, fa'il mudhari' di sini, kata kerja fa'il mudhari' di sini adalah dalam bentuk untuk lelaki. Manakala pelakunya juga dalam bentuk lelaki. Tapi dari sudut bilangan. Okey. Kata kerja yuraji'u adalah berbentuk bilangan tunggal satu. Okey, berbentuk bilangan tunggal satu. Manakala fa'il di sini berbentuk bilangan ramai. Al-awladu di sini adalah jamak taksir. Jamak taksir. Jadi kita tengok di sini dua formula itu dipenuhi, iaitu fa'il dan fa'il mestilah serasi daripada aspek jantina. So kita tengok di sini yuraji'u dan al-awladu ini serasi dari sudut jantina, yang kedua-duanya adalah dalam bentuk jantina lelaki. Kemudian formula yang kedua adalah fa'il dan fa'il ini tidak serasi dari sudut bilangan. Yang mana kita tengok fa'il yang berada di hadapan ini adalah selama-lamanya datang di dalam bentuk mufrad ataupun tunggal. Manakala fa'il ataupun pelaku yang datang di dalam ayat ini boleh berlaku dalam bentuk bilangan yang pelbagai. So dalam konteks ini al-awladu adalah dalam bentuk jamak taksir, ramai. Okey. So kita boleh katakan ini adalah jumlah fa'iliyah yang gramatis ataupun tepat. So inilah contoh ayat jumlah fa'iliyah yang diberikan oleh penulis buku ini, dan kamu semua boleh lihat sendirilah contoh-contoh yang lain yang sudah diberikan di sini, dan saya sudah berikan maksud sekali lah. Jadi begitulah penerangan berkaitan dengan jumlah ismiyah dan jumlah fa'iliyah. Jadi saya harap kamu faham tentang apa yang telah kita pelajari, dan kamu boleh bezakan di antara jumlah ismiyah dan jumlah fa'iliyah. Sekarang kita akan tengok pula latihan pengukuhan untuk membolehkan kamu lebih faham tentang apa yang telah dipelajari lah. Kita tengok latihan 9.4 terlebih dahulu. So di sini kamu dimintakan untuk tentukan jumlah fa'iliyah dan jumlah ismiyah. So ini kerja yang mudah lah. Kamu just perlu tentukan
So macam mana menentukan? Cek adakah ayat itu bermula dengan jumlah ismiyah ataupun bermula dengan kata nama ataupun kata kerja. Kalau dia bermula dengan kata nama, maka itu adalah jumlah ismiyah. Dan kalau dia bermula dengan kata kerja, maka itu adalah jumlah fa'iliyah. Okey, di sini saya pun sudah berikan maksud. So kamu boleh rujuk maksud ini dan buat latihan lah. Okey, seterusnya kita beralih kepada latihan di sebelah, iaitu latihan 9.5. So di sini kamu diminta untuk tukar ayat kata nama kepada ayat kata kerja dan ubah mana-mana yang perlu seperti dalam contoh. Jadi di sini kamu diberikan ayat kata nama. So bagaimana hendak mengubah ayat kata nama ini menjadi ayat kata kerja? So dengan cara pindahkan kata kerja ke hadapan. So kamu akan dapat ayat seperti ini. Kemudian ubah mana yang patut. Contohnya yal'abuna ini adalah fi'il mudhari' dalam bentuk ramai. Ini ramai nih, yal'abuna ni dalam bentuk ramai. Apabila fi'il mudhari' ini dipindahkan ke hadapan, apa yang perlu dibuat? Formula yang kita sebut tadi adalah dalam jumlah fa'iliyah, kata kerja yang berada di hadapan itu selama-lamanya dalam bentuk bilangan mufrad. So sekarang yal'abuna ini dalam bentuk bilangan ramai. Bila dia dipindahkan ke hadapan, maka bentuknya mesti diubah menjadi bilangan mufrad. Jadilah bentuk perkataan seperti ini, yal'abu al-auladu. Okey, dan begitulah seterusnya. Lihat apa yang perlu diubah, ubah, apa yang perlu dikekalkan, dikekalkan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan 9.6. So, latihan 9.6 ni kamu diminta untuk tukar ayat kata kerja menjadi ayat kata nama serta ubah mana-mana yang perlu. Ini pun samalah. Okey, apa yang perlu serasi, apa yang tidak perlu serasi dan ubah. Okey, yang pertama kena ubahlah. Kata nama tu kena letak pergi depan. Kemudian ubah, kena pastikan mubtada dan khabar tu dia kena serasi dari sudut apa? Dari sudut jantina dan dari sudut bilangan. Okey. So macam ni lah. Barulah dia serasi. Dia serasi dari sudut apa? Dia serasi dari sudut jantina dan bilangan. Sama-sama mubtada dia untuk ramai lelaki. Khabar dia pun untuk ramai lelaki. Barulah serasi. So buat aktiviti latihan ini supaya kamu lebih faham lah. Seterusnya kita beralih kepada latihan di sebelah, iaitu latihan 9.7. So kamu diminta untuk pilih kata nama yang sesuai dalam kurungan kemudian letakkan di tempat kosong. Okey, ini kamu boleh buat sendiri. Rujuk terjemahan yang saya sudah bagi, kemudian kamu buatlah analisis sikit. Adakah serasi, tidak serasi dan sebagainya. Kemudian latihan 9.8. Sama juga di sini kamu diminta untuk pilih kata kerja. Tadi diminta untuk pilih kata nama. Sekarang kata kerja yang sesuai. Okey. Seterusnya latihan 9.9. Kamu diminta untuk jadikan perkataan-perkataan berikut menjadi jumlah ismiyah seperti dalam contoh. Okey, so di sini kamu di dalam soalan ini pada asalnya dia tidak berikan contoh kata kerja di sini, so saya cadangkan inilah. So kamu gunakan ayat kata kerja yang berwarna merah ini dan bina ayat yang tepat. Bina ayat jumlah ismiyah yang tepat dengan bantuan item-item yang ada di dalam soalan-soalan ini. Okey? Terusnya, latihan 9.10
Ini dia minta kamu jadikan perkataan-perkataan berikut menjadi jumlah fi'liyah seperti dalam contoh. Okey, tadi dia suruh jadikan perkataan-perkataan menjadi jumlah ismiyah. Yang ni pula fi'liyah. Okey. So, itu sahaja latihan pengukuhan untuk tata bahasa yang perlu kamu buat. So, saya harap kamu melengkapkan semua latihan yang ada ini supaya kefahaman kamu menjadi lebih baik berkenaan dengan topik al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah al-fa'iliyah. Jadi terima kasih di atas perhatian dan penglibatan di dalam sesi ini. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera.